Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 18 Julai 2021 bersama saya Alfairis Jumurin. Berita utama, klinik pergigian Sungai Asap yang pembinaannya telah siap akan memberi manfaat kepada kira-kira 17,000 orang penduduk di penempatan semula Bakun BRS Apau Koyan. Klinik pergigian tersebut telah dirasmikan Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia II, Dato' Aaron Agor Dagang, dan turut disertai Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong, dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cuk Pai Ugon baru-baru ini. Pada majlis itu, Adun Murum Kennedy Cuk Pai telah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah merealisasikan pembinaan klinik pergigian tersebut untuk penduduk di kawasan Tubal. Selepas itu, mereka telah menyertai pasukan vaksinasi bergerak untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk di penempatan suku kaum Penan di Lusong Laku, Ulu Linau. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, seramai 800 penduduk suku kaum Penan di Ulu Sungai Linau layak untuk mengambil vaksin COVID-19. Selesai pemberian vaksin di Lusong Laku, pasukan vaksinasi bergerak ke Long Abid, Long Kaijang, Long Tanyit dan Long Lidem dengan menggunakan perahu dan jalan darat bagi memberi vaksin COVID-19 ke destinasi-destinasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cuk Pai telah turut sama dengan pasukan vaksinasi bergerak ke Klinik Kesihatan Sungai Asap untuk pergi ke kawasan Long Urun, Belaga bagi memberikan vaksin COVID-19 kepada penduduk di kawasan itu. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pasukan tersebut dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Belaga yang bertungkus lumus melaksanakan program vaksinasi melibatkan 14 penempatan suku kaum Penan dan Kenyah di kawasan Long Urun. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Sungai Asap Dr. Yap Hung Wei yang mengetuai Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak DRSC Long Urun itu menjangkakan seramai 1,305 penduduk di kawasan Long Urun layak mendapatkan vaksin dos pertama. Adun Murum itu juga menzahirkan rasa syukur dengan maklum balas penduduk di Long Urun yang mana mereka bersetuju dan bersedia untuk mengambil vaksin COVID-19. Beliau juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Urun Plantation atas kesudian membantu klinik kesihatan Sungai Asap di PPVRSC Long Urun dengan menyediakan sukarelawan, polis bantuan dan juga menyediakan pengangkutan kepada penduduk kampung untuk datang ke RSC Long Urun bagi mendapatkan vaksin COVID-19 masing-masing. Di Batang Air, seramai 50 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batang Air yang terdiri daripada orang kelainan upaya OKU menerima bantuan makanan dan barangan kesihatan melalui program ziarah UKAS. Penyerahan sumbangan telah disempurnakan Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh dengan menziarahi setiap rumah penerima yang tersenarai di Kampung Hilir, Lubuk Antu. Datuk Dr. Malcolm yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air merakamkan penghargaan terima kasih kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di atas bantuan yang diberikan dan berharap bantuan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung penerima sepanjang Pelan Pemulihan Negara PPN fasa kedua ini. Pada masa yang sama, para penerima merakamkan penghargaan kepada UKAS dan Datuk Dr. Malcolm atas keprihatinan menghulurkan bantuan makanan ketika pandemik COVID-19 ini. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Sri Rohani Abdul Karim telah mengadakan lawatan kerja ke tapak projek pembinaan sistem perparitan dan pembetungan di Kampung Menek Sebangan pada Jumaat. Lawatan itu bertujuan menyerahkan surat tapak projek kepada kontraktor pembinaan Media Sendirian Berhad untuk kerja-kerja pembinaan sistem perparitan dan pembetungan tersebut. Kerja-kerja pembinaan sistem perparitan dan pembentungan itu dijangka akan dapat mengatasi masalah pengaliran air yang berlaku sebelum ini. Projek yang menelan kos sebanyak RM120,000 itu melibatkan komponen utama iaitu pembinaan parit bagi menyalurkan air ke sungai berdekatan. Selanjutnya, seramai 1,000 orang penduduk berhampiran dan yang berdaftar di kawasan Dewan Undangan Negeri Dudong telah menerima vaksin pusat pemberian vaksin PPV Pulau Lihua pada Sabtu.
Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan Dudong yang juga timbalan pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS, Kaunselor Wong Ching Yong berkata, ia merupakan PPV terakhir diadakan bagi Dun Dudong. Ketika ditemui, tambahnya pemberian vaksin seterusnya akan dilakukan dengan menggunakan kaedah bersama pasukan vaksinasi bergerak. The next station will be a mobile bus vaccination to be organized at this Jalan Sukun. The venue we haven't confirmed yet, and we hope that it will be done next week. Altogether, I think we have covered most of the longhouses in N52 Dudong. Most of the longhouse brothers and sisters, they have their vaccination in Sibu Jaya Vaccination Center. So the response is very, very good. I hope to achieve 80% by the end of August for Dudong. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bagi rakyat dan belum mendapatkan vaksin, mereka digalakkan untuk datang ke PPV Catholic High School yang akan beroperasi sehingga pertengahan Ogos ini. Sementara itu, Pengarah Perubatan KPJ Sibu Dr. Wong Chia Wei pula berkata, program pemberian vaksin COVID-19 itu merupakan program kali kedua melibatkan KPJ. So this is the second mobile vaccination activity that we have done from KPJ Sibu as a CSR project, corporate social responsibility. We do it with conjunction with the local community and also with the SUPP Dudong with the support from Ministry of Health. So the vaccine is actually from KKM. We provide the manpower for injection for the medical team. And then the local community, they organize most of the facility here. You can see that the layout is very good. It's very spacious. There's no problem in terms of overcrowding. And the crowd today are very well managed and very well behaved too. Laporan seterusnya, Taman Selera Harmoni hanya akan membenarkan premis beroperasi secara dine-in sekiranya peniaga termasuk pekerja mereka sudah menerima suntikan vaksin. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Majlis Perbandaran Sibu, Kaunselor Muhammad Iskandar Abdullah berkata, sekiranya para peniaga termasuk pekerja belum divaksin, mereka tidak dibenarkan menjalankan operasi secara dine-in dan hanya akan dibenarkan untuk take away sahaja. Pemeriksaan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi premis tersebut telah dilakukan pada Jumaat. Itu adalah satu satu pendekatan lah supaya orang tahu bahawa punya buka kedai di Taman Selera Harmoni hanya perlu ada ciri-ciri seperti vaksin dos full atau satu dos. Okay. Jadi kebanyakan yang kita senangkan kedai itu memang sudah divaksin tapi tidak sering lembab perkatkah atau tidak phone tiada-kah. So benda tu kita enforce tidak akan lalai. Jadi kita perlu beri kesedaran dulu. So malam tu memang saya ada enforcement lah. I'm just here to advise and to assist lah apa-apa yang perlu. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Peniaga Islam Taman Selera Harmoni Sibu, Abdul Taib Rosli berkata, Majlis Perbandaran Sibu SMC akan memperketatkan operasi di Taman Selera Harmoni dan hanya membenarkan seorang pemilik kedai dan 2 orang pekerja sahaja untuk satu premis. Okey, seperti yang kita maklum, SDMC mengarahkan supaya setiap kedai hanya ada 50% pekerja yang boleh. Kata-kata peniaga di Harmoni, setiap gerai ada 4 ke 5 orang pekerja. Jadi persatuan telah memberitahu kepada para peniaga supaya 2 orang sahaja pekerja dibenarkan. Dan selain pada ia juga, seperti arahan SDMC menyatakan peniaga dan pekerja harus ada 1 dos. Jadi secara awak tadi kita ngecek, rata-ratanya semua dah ada, cuma tidak ada yang silembak dan ada yang tertinggal lah. Jadi saya daripada pihak persatuan akan cuba bantu Cida untuk pola salinan supaya ditampal. Agarnya nampak lebih terdedah supaya andai kata ada pemeriksaan daripada pihak Majlis Perbandaran lagi, benda yang silalah kita keluar dengan tunjuk daripada Majlis Sejahtera lah. Laporan di Bukit Kota.
Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menyantuni 50 orang penduduk di 5 buah kampung di Jalan Pandaruan dalam program ziarah UKAS yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota pada Ahad. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Tuna, Gumaya, Benuas, Kampung Sayong, Kampung Sembiling, Kampung Tabahan dan Kampung Pahlawan. Simbolik penyampaian bakul makanan di 5 buah kampung terlibat telah disempurnakan pemancar Abu Bakar Tinggal. Mereka yang menerima bantuan makanan ini terdiri daripada golongan asnaf seperti ibu tunggal, warga emas dan golongan kelainan upaya. Objektif program adalah untuk menyantuni penduduk kampung yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dengan penerima dipilih berdasarkan senarai nama yang dinilai layak oleh setiap pengurusi jawatan kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK terlibat. Selain itu, mereka yang tidak tersenarai menerima bantuan bakul makanan dalam pakej pemulih akan menerima bantuan ini. Bagi setiap pengerusi JKKK yang mewakili penerima menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada UKAS dan Kerajaan Sarawak di atas keprihatinan dalam memberikan sumbangan bakul makanan berupa keperluan harian dan keperluan perubatan kepada penduduk kampung yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19. Selanjutnya, debaran menyambut perayaan Hari Sarawak semakin dirasai setiap rakyat di negeri ini menjelang sambutannya pada 22 Julai ini. Debaran ini dapat dirasai khususnya petugas barisan hadapan yang sambutan kali ini dikaskan kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus dalam menjaga keselamatan masyarakat ketika ini. Pada kali ini, wartawan UKAS telah menemu ramah beberapa petugas barisan hadapan yang sedang bertugas dalam mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 di beberapa tempat di Bandaraya Kuching. Bagi saya lah, supaya generasi yang baru ini lebih memperingati, lebih-lebih lagi kita akan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai ini, supaya generasi baru ni tahu dan faham yang perjuangan yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu untuk mendapat apa yang kita terima sekarang, supaya semua faham. Itulah tujuan dia Hari Sarawak ini diadakan. Selamat Hari Sarawak 2021. Untuk sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai 2021. So tidak seperti tahun-tahun sebelum ni, sebelum COVID-19 pandemik melanda. So pada pandangan saya, untuk tahun ni sambutan Hari Sarawak perlu dilakukan secara mungkin secara virtual melalui media sosial ataupun secara live di TV, dan masyarakat tidak perlu berkumpul supaya penyebaran virus itu tidak berlaku dan mengurangkan risiko untuk jangkitan kepada semua masyarakat di negeri Sarawak ini. So sambutan tu boleh dilakukan tetapi secara minimum dan tidak melibatkan pengumpulan secara beramai-ramai masyarakat di sesuatu tempat. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.